untuk contoh dua. Yang pertama, apa nombor 3 sini? Soalan ni soalan nombor 3 ke? Soalan nombor 2 mana? Soalan nombor 2. Ya, saya dah tengok balik. Betul dah. Kita sambung dengan betul dah ni. Okey, saya tengok balik. Yang pertama awak lukis soalan penuh, soalan asal termasuk dengan G ni sebagai support dulu. Itu yang pertama. Untuk soalan gambar rajah pertama ni, awak kena buat checking. Checking sama ada dia determinate or indeterminate. Sekiranya determinate, dia takkanlah jadi determinate dia akan jadi indeterminate. Sekiranya indeterminate, awak perlu buat satu pernyataan. Indeterminate tu atau conclusion lah. Dia adalah indeterminate kat mana? Berlaku kat mana? Pada luaran ke pada dalaman? Okey, settle. Lepas tu awak kena lukis semula. Tengok balik soalan dia sebut dah support G sebagai renanda. Okey, lukisan kedua awak ataupun terpulang lah, awak nak padam je kat atas tu, terpulang lah. Awak lukis balik tanpa support. G ni tak payah lukis support dia. Huruf G ada tapi support je tak ada. Faham tak? Sekarang faham tak saya cerita tu? Gambar raja Faham, kedua. Cik. Gambar raja kedua tu faham tak saya cerita? Hello? Anybody home? Faham tak faham ni? Kira yang gambar mula macam ni lah. Ya, okey. Macam yang kedua tak ada support apa benda lah. Tak ada support pada G saja. Oh, pada G Gambar raja kedua tak ada support pada G saja. Look yang ni ada ni, look ada, look semua ada ni. Faham tak? Lukisan kedua. Kita tak buat mu lagi ni, kita baru nak buat F prime. Ya Allah ya Rabbi, saya cakap sama Melayu dah ni, awak faham tak faham ni? Kiranya kat A dengan F tu dia lukis support dia lah. Yang gambar kedua. Gambar kedua Gambar support. kena lukis. Kena lukis. Kena. Okay. Gambar pertama semua ada support, semua ada look asal. Faham? Faham. Gambar pertama untuk awak check je, nak checking. Gambar kedua nak cari F prime. Bila nak cari F prime, kita tak lukis ni, support G ni sebagai renanda kita buat. Faham? Okey, sekarang ni daripada gambar kedua tu baru awak boleh cari reaction. Gambar pertama awak tak boleh nak cari reaction AY, AX semua tu sebab ada support G tu. Dia akan ada GY kat situ. Bukan kita tak nak cari gitu. Gambar pertama untuk checking kan? Ya. Gambar pertama hanya untuk checking sahaja. Bila awak dah siap checking, awak nak guna gambar yang sama pun tak ada masalah. Awak padam je lah gambar support G tu. Faham? Dia ada dua pilihan lah. Sama ada awak buat dua gambar. Gambar pertama yang ada support semua G. G pun ada, A ada, F ada. Termasuk load lah. Okey. Lepas tu awak rajin, awak buat gambar kedua. Gambar kedua tanpa support G. Huruf G tu ada. Faham tak faham? Okey. Itu kalau awak rajin. Kalau awak malas, awak just kira pada gambar pertama. Awak padam balik roller tu kat G tu. Itu je. Okey, saya nak awak dapatkan saya checking dan awak dapatkan saya reaction. AY, AX dan FY. Boleh mula sekarang saya masuk balik 10 minit. 15 minit lah. Sekarang 10 jadi 15 25 ataupun 10 setengah Cuba buat yang tu. Faham tak faham? Hello, faham ke tak? Faham. Okey, buat yang tu dulu. Checking reaction dulu lah. Apa dia? Checking reaction Ya, itu je dulu. Dalam 15 minit saya masuk checking dengan reaction sahaja. Boleh mula sekarang.
Kita nak cari reaction untuk soalan ni, kita nak cari reaction. Kita lukis balik. So ni agak sentuh ini titik D, ini support kita, ini support kita yang kedua. Ini A, ini F. Kita ada load asal 25 kilonewton tulislah kilonewton nanti. Ini E, ini C. Awak berat ni kalau tak cari reaction ni. Sepatutnya awak dah boleh cari sendiri dah reaction ni. Tanpa saya ajar dah. 9. Okey, itu saja yang awak ada. Awak ada jarak lah. Jarak dia bawah adalah 3, 3. Sini G. Yang kat sini jarak dia adalah 4. Sorry. 2. Sini 2. Sini 2. Okey, itu jarak yang awak ada. Kita dah check, kita tahu dia punya tak boleh tentu secara statik. Dan kita dapat dua-dua, kiri dan kanan ataupun luar dan dalam. Tapi soalan kita dah sebut dia ambil support G sebagai redundant. Jadi bila dia sebut support bermakna luaran lah. Okey, kita pun buang. Kita buang support. Sepatutnya ada support kat sini. Roller ni. Sepatutnya. So kita buang yang ni. Bila kita buang, kita lukis semula lah. Tak ada support. Okey, sekarang awak kena cari A, Y, FY dan A, X. Ini yang awak nak cari. Apa yang awak nak cari adalah benda itu. Sekejap Okey, kita nak mencari reaction. Okey, Kimi, nak ambil jumlah momen kat mana? A ke F? Kimi, nak cari jumlah momen kat mana? F dulu. F. F. Alamak. F dulu. Kenapa F? Ya. A lah. A. Kenapa A? A. Cuba terkejut. Sekejap. Apa soalan lu? Dalam final awak tak boleh tanya siapa-siapa. Awak kena confident apa awak? Arik. Mana Arik ni? Hilang dah? Ada lagi tak Arik? Fat. Eliana. Saya tak panggil Eliana lagi hari ni. Eliana mana Eliana? Saya. Mana awak? Sekarang nak cari reaction. Nak ambil support, nak ambil jumlah momen kat mana? Saya ambil kat A. Awak ambil kat A. Kenapa ambil A? Sebab dia ada banyak reaction. Okay. Kimi. Ingatlah Kimi, 100 kali dah saya cerita pada awak ni. Bila kita ada dua support, kita kena cari jumlah momen pada yang paling banyak reaction. So, antara A dengan F, siapa yang banyak? Siapa yang banyak, Kimi? A. Jangan buat, bila kita buat suara keras sikit, nak ubah pula jadi F. Sebaik awak tak jawab, ambil kat G je. Jangan. G kita dah buang dah, tak ada dah dalam pengiraan kita ni. Okey, sekarang kita buat jumlah momen pada titik A.
jumlah momen A sama dengan 0. Kita declare clockwise as a positive. Okay, itu yang pertama sekali. So, bila awak nak buat, sekarang semua load yang ada akan pergi kepada A. So, kita pusing daripada sinilah ke atas Kita pusing daripada atas. Awak akan jumpa yang pertama adalah 9 kilonewton. Ni marker ni okey, dia nak bergerak daripada sinilah. Bergerak, jumpa 9 dulu. Okey, 9 nak pergi A macam mana? Ikut jam kau lawan jam. Eliana, 9 nak pergi A macam mana? Ikut jam cik. Ikut jam saya ke ikut jam awak? Jam cik kot. Ikut jam je lah. Alah, jangan ikut jam saya. Sorry. Ikut jam jam saya pakai digital, dia tak ada jarum. Cik ikut jam. Okey, ikut jam. Jadi positif lah 9. Nak darab dengan apa? 4. Ya, kita darab dengan 4. Settle 9 tu. Lepas tu dia jalan lagi, jumpa D. Oh, D tak ada load. Tinggal tak ada hasil pun jumpa D. Jalan lagi, jumpa 25. Okey, 25 nak pergi A macam mana? Huwaida. Tadi macam ada Huwaida dia. Kau tak ada Huwaida dia? Ada tak Huwaida? Hello? Tak ada saya Tak ada. Kau Khalida ada dia. Khalida. Ada tak Khalida? Ada cik. Sekarang 25 tu. 25 nak pergi A macam mana? Lawang tak? Tahu saya tengok gambar tu. Dia main kuk kat siapa bila. Sekejap. Ikut jam Khalida. Ikut jam kalau macam. Lawang. Awak tengok nak panas 25 tu. Yang warna hitam tu. Dia nak pergi A. Ikut ke? Jam cik. Ikut. Awak nak ikut siapa? Sejam. Nak ikut jam. Okey, nak ikut jam. Jadi nak tambah ke nak tolak? Tambah. Tambah 25. Darab dengan apa? Nak Tak dengan 2. darab dengan 2? Apa 2 pula? Dan ni 2 panjang dia. Mana panjang dia 2? Tak. 6. Hang mana so ni? 2, 4, 6, 8, 10. 6 cik. 6. 6? Hmm. Betul ni? Tak. Kamu suka Betul kimia? cik. Dah cik kejut gitu jadi masalah. 2. 2 saya. Doktor di bawah cik. Ke gini manjang. Ya, marah Khalida. Jangan tanya saya. Berapa kali nak tanya saya nya? 2 cik. 2. Saya rasa 2 cik. Abby. Mana Abby? Mana Abby? Ada tak Abby? Ada cik. Jawapan awak pula. 25 tu nak darab dengan berapa? 4. 2 cik. 2. 2. Tengok molek. 25 tu duduk mana? Dia nak pergi ke A macam mana? Faris, berapa? Darab 6 cik. Darab 6. Tadi Halidah jawab dah 6 adik. Cuma dia tak confident. Saya saja repot. Eliana, awak darab berapa? Eliana, awak darab dengan berapa? 25 tu. 6 cik. Saza mana Saza? Tidur dah Saza?
Ya je. Saza, awak ada ke tak ada ni? Ada. Darab berapa? 6 cik. Okey, settle yang tu. Kita tinggalkan 25. Bye-bye. Say bye-bye kat 25. Settle dah dia. So, kita turun lagi. Kita jumpa dengan FY. So, FY. Nak pergi A. Ikut jam ke lawan jam? Saza. Mana Saza ni? Saat ni Ya, ada. cik. FY tu Saya. nak pergi A. Ikut jam ke lawan jam sekarang ni? Lawan jam. Ikut-ikut lah. Ikut cik ya nak buat kenapa? Lawan jam. Lawan jam. Jadi tambah ke tolak? Tolak. Tolak FY. Darab dengan jarak dia berapa? 6. 6. Okay. Settle FY. Say bye-bye kat dia. Kita pergi lagi. Kita jumpa dengan AY sendiri. AY sendiri dia kena kat rumah dia. Biarkan dia. Dan AX last kali kena pada rumah sendiri. Biarkan dia. So kita sama dengan kosong. Last kali awak kira-kira awak akan dapat FY. Okey, kira sekarang. FY ni dapat berapa? Okey, kita dah dapat reaction Kita dapat FY 31 positif. Kita dapat AX negatif 9 dan AY kita dapat negatif 6. Ingat bila kita declare satu-satu arah, contohnya saya tunjuk pada AY ni, kita declare dia ke atas, kita dapat jawapan negatif. Dalam pengiraan kita kena terbalikkan simbol yang kita declare awal ni. Jadi kita kena ubah dia menjadi ke bawah dan letak nilai 6. Tak boleh letak negatif 6, letak 6 je. Okey. Jadi ini saya padam semua. Kita letak ikut apa yang kita dah kira. So kita letak kat sini adalah turun 6. Okey. FY tadi kita dapat sebanyak 31. Kita tulis sini 31. Kita declare ke atas dan kita dapat jawapan positif. Kita kekalkan simbol ke atas ni sebab dia dapat jawapan positif. Okey, last kali kita declare AX. Kita declare ke kanan. Tapi kita dapat jawapan negatif. Negatif Jadi, kita kena ubah tanda yang kita declare awal ni. Bila kita nak ubah tanda, kita kena pusing ke mana? Ke kiri dah pula. Sebab kita letak asal ke kanan, tapi jawapan kita negatif. Jadi kita kena letak ke kiri pula. 9. Okey, ini sekarang ni kepada awak. Ada reaction macam ni. Tak sasar lagi tu, baru letak nilai reaction. Saya padam dulu yang biru ni sebab kita nak guna kosong kerja Okey, itu dia. Yang ni buat tukar kalau lebih dulu supaya sama semua. Kita nak mencari internal force kat dalam ni. Okey, so kat mana dulu kita nak buat? Yang paling mudah kita nak buat kat mana? Kita nak cari F prime kita. Kita nak mencari F prime. Siapa dulu kita nak buat? Yang memudahkan kerja kita. Mana? Titik mana? Titik A ke? Titik B ke? B tak ada. Titik C. Siapa dulu? Hello? A. A. Titik A. Okey. A, AY ke AX?
AY. AY 6 dah turun bawah. Jadi nak selesaikan dia kena buat macam mana? Naik 6. Naik 6. So kita kena naik. Berapa? 6. Kembar saya ada tak situ. Okey, settle. AY. Sekarang AX. Eliana. AX. A dah bergerak ke kekal tempat asal? Bergerak Gerak berapa? 9 Ke ke kiri. okey, dah bergerak ke kiri. Tak stabil sekarang kan? Ya, Encik. Jadi kalau nak stabilkan dia, awak kena letak berapa nilai? 9 juga. Bergerak ke mana? Ke kanan. Okey, kita nak senang kita, bila A bergerak ke kiri, mesti ada satu nilai lagi bergerak ke kanan. Okey, kita buat simbol bergerak ke kanan. Berapa kita nak gerak? Kena gerak 9. Okey, lepas tu kembar dia ada. Settle. Sila. Sekarang, Saza. Titik G. Saza? Ya, saya. Ingat kau dapur buat air. Okey, Saza. Titik G Ya. arah X. G sekarang ni stabil ke dah bergerak? Apa Sekejap. Dia Dia apa? G. Tengok G. Awak jumpa tak G? jumpa. Okey. Bergerak Bergerak ke mana? ke kiri. Okey, dia dah bergerak Ke kanan. Okey, dengar soalan saya dulu. Sekarang ni G ni dah bergerak ke kiri sebanyak 9. Jadi, awak nak stabilkan G, awak kena bergerak ke kanan. Betul? Betul. Berapa nilai yang awak nak letak supaya dia kembali tempat asal? Nilai. Okey, dia bergerak ke kanan, nilai dia adalah 9. So, kita letak kembar dia. Okey, settle situ. Okey, Khalidah. Mana Khalidah ni? Tadi dia jawab salah, dia nak tanya sekali lagi. Khalidah mana? Mana awak? Kau tak ada dah? Khalidah. Hilang dah awak? Oh, Khalidah. Ada mana? Ya, Cik. Ada lagi tak? Ada, Cik. Titik G. Paksi Y. Berapa nilai dia? G tu. Kosong. Pandai Kosong. pula awak. Laju pula awak jawab. Baru nak repot-repot sikit. Kosong Okey. Okey, settle situ. Okey, sekarang ni kita boleh buat titik E pula. Faris, titik E. Titik E arah Y. Berapa? Naik 25. Slow lah suara awak, Faris. Awak duduk mana? Puan bangun tidur Naik 25 je. Naik 25. Okey, naik 25. Okey, kembar saya duduk belakang ni dalam arah berlawanan. Okey, settle situ. Titik E lagi. Pasti add, Kimi. Kosong cik. Kosong. Pandai pula awak. Baru nak ngosek-ngosek. Ya. Okey, settle titik E. Tinggal lagi FD dan CD. Okey, kita buat F dulu. Mana Fakrul? Fakrul Arif nama dia. Nama betul dia. Siapa? Fadlul cik. Fadlul FAD Fadlul Arif. Ada tak? Dia ada, Cik. Okey, Fadlul Arif. Tengok pada lerayan F kepada D
Sekarang Boleh. F awak naik sebanyak 31, betul? Betul. Okey, naik 31. Tapi dia juga dah turun sebanyak 25. Persoalan saya, adakah sekarang F awak dalam paksiwan ni stabil? Tak stabil. Tak stabil. Tak stabil sebanyak berapa? 6. 6. Okey, sebab atas lebih kecil kan, bawah besar, atas kecil. Tak stabil sebanyak 6. Jadi 6 tu kita nak turun ke nak naik? Nak turun je. Okey, betul. Kita turunkan 6 tu. Tak sini. So bila kita turun yang ini, automatik kena ada kat sini. Berapa nilai kat sini? Z lah. P lah saya simbolkan sebagai huruf P. Berapa nilai tu? 9. Yes. Macam mana awak dapat 9? Awak guna segitiga ke tak? Tak. Sebab awak tengok Tu pada bawah. awak tengok yang ni kan? Ni. Ha. Ya, ini cara cepat kita. Kita tak perlu buat segitiga pun. Kita tengok kat sini. Ada 9 dah keluar ni. F ni dah keluar sebanyak 9 ke kiri. Jadi nak lawan dia mestilah ada 9 kat sini. Settle kat situ. So kita copy and paste. Sini 9, sini 6. Dapatkan saya kat tengah-tengah ni. Tekan calculator sekejap. 902 tambah 602 dapat berapa? 10.82 cik. 10.82. 10 negatif Kat sini awak kena tulis negatif 10.82. Okey, last sekali. Last sekali kita nak buat C kepada D. Awak nak buat pada D pun boleh, awak nak buat pada C pun boleh. Okey, kita buat pada C lah. Saya tunjuk awak cara nak buat kat C. Okey, faham kan apa saya nak cerita? Titik C pasti F. Ini pasti F dah bergerak sebanyak 9 ke kiri. Jadi ke kanan. Ke kanan. Jadi nak stabilkan C dalam arah X, kena ada satu loop bergerak ke mana? Nak stabilkan C tu Kiri. ke kiri. Ya, kena ada satu loop bergerak ke kiri. Nilai dia berapa, Faris? 9. Berapa? 9. 9. Bila ada lerayan, automatik kena ada pasti satu lagi. Sini jadi berapa? 9 lawan dia berapa? 6. 9 lawan dia adalah 6. Sama ada awak nak kira segitiga ataupun awak nak tengok C pada paksi Y. C paksi Y, sebelum kita tulis nombor 6 ni, saya kalau awak tak nampak lagi dah kan, C sekarang dah turun sebanyak 6. Jadi nak stabilkan dia, awak kena naik. Ni naik dah ada dah. Kita tulis nilai je. So kita copy 9, 6. Negatif 10.82. Okey. Ataupun awak nak check pada D lah. Nak check kat D. Okey, kita tengok. Kita check sikit. D kita ni dalam arah X. Ini X kita 1 9 ke kiri dan kita ada 9 satu lagi ke kanan. So D kita stabil. Satu ke kiri, satu ke kanan, nilai yang sama. Okey, dalam arah Y kita ada 6 turun dan 6 naik. So stabil balik. Settle untuk F prime. Okey, sebelum kita berhenti, saya nak ajar pasal mu yang kita buat support tadi kan. Lepas tu awak sambung sendiri lah table tu. Okey, settle. Okey, sekarang kita sambung kelas, kita buat cari dia punya mu lah.
Ini jawapan sepatutnya awak akan dapat macam ni lah. Tapi saya nak tunjuk balik cara nak buat pada awak. So kita ingat soalan kita, bentuk dia, kita lukis balik soalan kita. Oh sorry, ini saya padam dulu. Ini turun sini. So ini A, ini A, ini A, B, C, C, D, E, F, G, K, G, alamak. Dia punya jarak samalah. Kat bawah ni adalah jarak 3, 3. Kat tepi ni jarak dia adalah 2, 2 kan. Okey, bila kita nak buat mu, kita hanya tahu dia sebut G sebagai lebih. Dalam soalan tu disebut G sebagai redundant lah. So bila dia sebut G, jadi pada support G kita akan letak nilai 1 ke bawah lah. Kita declare dia ke bawah, kita anggap dia ke bawah. Ya, boleh je nak anggap ke atas pun tak ada masalah. So kita buat je ke bawah 1. Nilai dia adalah 1. Alamak, ni nota ni buat kat atas, kita buat kat atas lah. Kalau tidak, tak boleh nak check dengan skema yang ada tu. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi untuk contoh pengiraan ni, saya buat kat atas jugalah, supaya sama dengan skema yang saya ada ni. So kita buat ke atas nilai dia adalah 1. Okay. Kalau yang sebelum ni, masa kita buat AC sebagai redundant tu, kita buat macam ni kan. Yang dalaman kita buat separuh, 1, separuh lagi 1. Ini yang sebelum ni, A kepada C. Awak ingat masa kita belajar yang kaedah ni, kita lukis mula benda ni tanpa support dia kan. Tapi kalau kes nak luaran, berlaku redundant tu kat luar, ni luar lah G ni, dia sebut tadi kat support kan. Awak kena tulis, awak kena lukis support ni. Support asal ni kena ada. Okay. Bila dia ada, automatik akan ada AY FY dan AX. Okay. So ini yang akan kena buat. Awak kena cari okay, kalau awak tengok nota ni pun dia sebut kalau external support, external tu luar lah. Support asal kena lukis. Support asal tu yang A dengan F tu. Okay. Tempat redundant kita padam. Tempat redundant ni ada support kan, asalnya G kan. So kita padam support tu, kita letak nombor 1. 1 tu unit load lah. Tapi kalau yang redundant tu adalah internal, yang dalam contoh 1 tu, kita tak perlu lukis reaction yang asalnya tak perlu cari pun. Okey, itu perbezaan lah internal dengan external. So untuk kes yang sekarang ni, awak dapat external, awak dah lukis gambar macam ni. Apa yang awak kena buat pula, awak kena mencari AY dengan FY.
Macam tadi jugalah. Jumlah momen sama kosong. Pilih satu titik. Okay, saya ajarlah bagi awak faham sekali lagi. Jumlah momen saya ambil pada A Jumlah momen A sama dengan kosong. Clockwise sebagai positif. So kita ada yang pertama sekali, kita akan ada load kat dalam gambar rajah kita kat sini. Kita hanya ada AX. AX kena pada titik sendiri, biarkan dia. C tak ada. C ni sebab tak ada load asal kan. Load asal 90 kan. Load asal tu dalam soalan mana load asal? Load asal 90 dengan 25. Tak boleh lukis jangan lukis. Kat sini saya tak lukis 9 cik. Apa? 9 9 dengan 25. Jangan lukis, biar je. Awak hanya perlu lukis support je. Load jangan jangan lukis sama juga dengan contoh satu tadi. So dia apa jalan-jalan, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lagi pada D, jalan lagi. Jalan E pun tak ada. Dia jumpa FY je. Okay, dia jumpa FY. So kita akan tulis kat sini. Yang pertama adalah FY. Nak pergi A. Nak pergi A, dia kena darab dengan 3 tambah 3, 6. Sekarang ni F1 ni ke atas, dia akan jadi negatif. Okey. Letak kat situ. Lepas tu dia jalan lagi. Jumpa dengan satu ni. Satu ni pun ke atas. Okey. Bila ke atas nak pergi A, dia akan jadi lawajan juga. So tolak 1 darab dengan jarak dia adalah 3. Ni jarak ni. So dah guna 1, kita pergi lagi jumpa dengan AY sendiri. AY kena pada rumah dia, boleh abaikan dia. So sama dengan 0. So awak akan dapat FY sama dengan negatif 3 per dengan 6. FY saja awak akan dapat sama dengan 0 negatif 0.5. Betul tak? Cuba tekan kereta. Betul cik. Betul. Betul. Okey. Lepas tu carilah A, Y pula. AY awak kena buat jumlah Y lah. Jumlah Y sama dengan 0 ke atas sebagai positif. Kita ada AY kita declare asal ni ke atas, so positif lah. AY tambah FY tambah 1 sama dengan 0. Semua kita declare kat atas kan. Yang ni pun kat atas, yang ni pun kat atas, dan ini pun kat atas. So kita nak cari AY. AY sama dengan 1 bawa ke belakang negatif 1. FY bawa ke belakang negatif FY sama dengan negatif 1 tambah 0.5. So awak akan dapat sama dengan 0.5 negatif kan. Betul tak saya kira ni? Awak akan dapat negatif 0.5. Okey, so kita dah dapat dua ni lah. FY dah ada, AY pun dah ada. AX kita sama dengan 0. Kenapa sama 0? Kita tengok kuda kita ni tak ada load dalam arah X. So that's why lah dia jadi sama dengan 0. Ni tak ada load. Tadi ada 9 kat sini. Tadi ada 9. Sekarang ni tak ada 9 tu. So kalau awak nak kira, awak boleh kira AX tambah 0 sama dengan 0. So awak dapat AX lah sama dengan 0. Okay, settle lah ke? Kita cari daya dalaman mu, daya kat dalam ni. Okay, sorry, terpadam pula.
Saya padam dulu yang tak sepatutnya kat sini. Saya buat. Ini saya buat. Ini pun sekejap saya nak terangkan itu dulu. Kita cuba buat Miu dengan cepat Okey. A1 tadi kita declare dia ke atas. Jawapan kita dapat apa? Negatif So dia akan jadi ke bawah ke atas? Bawah. Siapa jawab ke bawah? Takut-takut pula jawab. Dia akan jadi apa? Ke bawah. Ke bawah 0.5. 5. F1 pun kita declare ke atas. Kita dapat jawapan negatif. Dia akan jadi ke bawah juga. Ke bawah. 0.5. Okey, settle. Sekarang kita nak cari yang dalam ni. Okey, yang dalam ni kita nak cari. Kita berdasarkan nilai-nilai yang kita baru letak tadi lah. Ni alamak. Ni kita buang lah. Dia tak ada nilai kan. Dia kosong nilai dia. Okey. Mula sekali paling senang kita letak nilai kosong dulu. Yang kita nampak dia adalah kosong. Mana awak nampak kosong? Tengok titik E semua. Tengok titik E. E awak ni tak bergerak. Dalam arah X tak ada nilai. Tak arah Y pun tak ada nilai. So dia akan jadi kosong. Sini pun akan jadi kosong. Settle. Saya buat cepat awak tengok cuba faham lah. Lepas tu kita letak yang kita dah faham nilai dia. Kita dah tahu nilai dia jelas. Contohnya A kita turun 0.5. So dia mesti naik 0.5. 0.5. Okay. Titik G kita tahu dia naik 1. Dia mesti turun 1. Titik F dia naik 0.5. Dia mesti dia turun 0.5. Jadi dia mesti naik sebanyak 0.5. Duduk sini. So dia akan ada kat sini. Okey, settle itu. Kita kena cari nilai ni lah. Nilai kat sini berapa? Tak nak cari lagi. Sepatutnya awak boleh cari guna segitiga lah. Segitiga awak saiz 2, 3 ni kan. Ni segitiga awak ni. Ini 2, ini 3. Tak nak cari lagi. Kita nak buat atas ni dulu. C awak dah turun 0.5 sekarang ni. So awak kena naikkan sebanyak 0.5 kat sini. So dia akan ada segitiga kat sini. Okey, nak tak nak awak kena buat segitiga tu. So dapatkan nilai X ni berapa? Dan kat sini X ni sama nilai lah kat bawah. Guna segitiga 2 dengan 3 ni. Tolong kira sekarang. Nilai X tu 0.75. Awak akan dapat 0.75. So kat sini akan ada 0.75. So kita copy je, letak sini 0.75. Sini 0.5. Bila kita nak buat atas ni, kita pun kena cari samalah. Sama nak guna segitiga ataupun kita kenapa macam salah je? Betul lah. Betul. Macam salah je. Macam salah kat D je. Oh, saya terlupa satu garisan kan. Soalan saya tak ada garisan kat sini. A ke D.
patut saya rasa macam salah ni. Oh, jadi salah yang ni. Alamak, salah ni. Sekejap Kenapa lah awak tak bagi tahu tadi lagi? Salah lukisan ni. Tak cukup satu member. Ni salah ni, 0.5 ni tak betul ni. Okey. Okey. Sekarang ni kita ada, sepatutnya kita tak boleh buat pun lagi sini. Sebabnya kita tak ada patutnya awak tak boleh buat kat A tadi. Sebab A tu tak tahu nilai dia. Tak tahu nilai 2 kan. Dia ada dua benda yang tak tahu, bukan satu benda tak tahu. Sepatutnya awak kena mula daripada sini je ni, daripada titik G dengan F je. Okey, kita buat ni dulu. F kepada G. F kepada G, awak dah tahu FG saya cerita pasal F kepada G je. F awak ni dah bergerak sebanyak 0.75 pasti ke kiri. Jadi awak nak stabilkan F, awak kena ada ke kanan. 0.75 negatif Sekarang G awak ni dah tak stabil dalam arah X. Ia bergerak ke kiri dah ni. Ni bergerak yang ni ke kiri sebanyak 0.75. Jadi awak kena bagi dia ke kanan lah, sebanyak 0.75. Barulah stabil balik. So dia akan jadi negatif. Okey, sekarang ni bila sampai sini kita dah tahu X kita ni dah bergerak 0.75. Untuk A ni, A kita dah bergerak nilai dia 0.75 ke kiri. Yang mana ni? Ni. Okey. Jadi kita nak stabilkan A, kita kena ada satu nilai 0.75 bergerak ke kanan. So kita gerak ke kanan. Ni. Bergerak kat sini. 0.75. So dia akan ada kat sini. Kawan dia lah. Layan kan ada dua paksi kan. Paksi buat dia. Segitiga kita sama saiz. Bila 0.75, pair dia adalah 0.5. So sini akan jadi 0.5. So kita nak cari yang dalam ni. Dalam ni aku cari lagi lah. So kita copy yang tu, kita letak sini dan kita letak sini. Ini 0.75. Dan ini adalah 0.5. Okey, tengok A tengok semula A. A turun 0.5 dan dah naik sebanyak 0.5 ke atas ni. So A kita dah stabil. So kat sini akan jadi kosong sebenarnya kan. Okey, settle yang tu. So mana lagi? D ke C. Okey, D ke C. Kita ada titik D, C, X. Kita tengok pasal X kita ada sini 1.075 ni ke kanan. Dan kita juga ada 0.75 ni ke kiri. Dia dah stabil. Ke kanan ada nilai 0.75, ke kiri pun ada nilai 0.75. So bila kita campur dua tu dia dapat kosong. So D kita dah stabil dalam arah X. So tak perlu buat apa-apa pada leraian. Leraian ni sepatutnya ada dua nilai kan, X dengan Y kan. So kita dapat kat sini kosong. Kalau kat sini kosong, automatik sini pun akan jadi kosong lah. Ataupun awak tak payah tulis lah, biar je. Leraian, bentuk leraian ni tak payah buat simbol. So kita dah tahu kosong adik. Lepas tu kita check belah Y pula. Belah Y kita yang ini ni yang saya buat ni, sepatutnya dia naik sebanyak 1 kan. Nilai dia 1 kat sini. 1. D ni dah bergerak sebanyak 1 ke bawah, ke atas.
Ni simbol ni naik ke atas sebanyak 1. Tapi D juga dah turun sebanyak sini 0.5, sini 0.5. So turun pun 1, naik pun 1. Dah stabil dah dalam arah Y. D awak ni tak akan berganjak. So bila dua-dua stabil, awak dapat ni umpama macam ni lah. Sini dapat 0, sini pun dapat 0. Bila 002 tambah 002, punca balik awak akan dapat 0. Terus letak je 0 sebenarnya. So stabil lah kepada awak, itu je. Mu awak akan dapat macam tu lah. So ini adalah mu awak. Saya bagi kat awak yang ni. Ni jawapan mu yang sebenar. Sama lah macam kita kira tadi lah. Yang ni saya hantar kat WhatsApp juga. Mana family DKA. Okey, saya bagi yang ini mu. F tadi awak dah buat. Saya nak awak sambung kerja ni. Sorry, mana F ni? Saya bagi sekali lagi lah F ni. Okey, ni F dia. F bagi, mu pun bagi. Sekarang ni awak hanya perlu siapkan table Okey, table. Okey, ini table dia. Awak kena buat ni lah. Saya tutup jawapan lah. Saya bagi pada awak, saya tutup jawapan. Saya tak nak awak copy ya. Tiru je lah. Tak ada guna nanti. Saya bagi ini. Saya bagi jawapan last tu. Supaya awak isi sendirilah table ni. Settlekan benda ni. Tak perlu tunjuk saya semula. Saya cuma nak awak siapkan je. Tak perlu tunjuk pun. Okey, 3 benda ni untuk contoh 2 AE malah constant lah. Mana awak boleh matikan A dengan E je. So awak akan dapat jawapan. Lepas tu kita buat contoh yang ni pula. Sah, mana contoh nombor 2? Saya terus pergi nombor 3. Nombor 2 tak ada contoh. Sudah. Okey, last sekali sebelum berhenti, saya nak